A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, seperti biasa pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita terus menabur bakti kita di atas muka bumi Allah ini. Dan salah satu lagi tanggungjawab yang paling utama adalah untuk kita terus taqarrub dan juga ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perjalanan kehidupan kita, perjalanan pekerjaan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bertemu lagi kita untuk edisi 23 Ogos 2022 bersamaan 25 Muharram 1440 Hijrah, hari Selasa. Mudah-mudahan hari ini kita dipenuhi dengan rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita pada pagi ini seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari, dan insya-Allah pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, menerusi silibus kita pengajian hadis. Kita akan terus menelusuri di antara matan arba'in ataupun hadis 40 Imam Nawawi berkaitan dengan hadis yang ke-24, iaitu Allah haramkan kezaliman. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis 24 ini, Imam Nawawi ataupun Nabi SAW telah pun memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ataupun bersabda di dalam hadis Qudusi, menceritakan kepada kita tentang 10 perkara yang perlu kita ambil perhatian di dalam kehidupan kita, dan salah satu daripadanya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala haramkan zalim. Insya-Allah pada pagi ini bagi menjawab setiap persoalan yang diajukan oleh sidang penonton sekalian bersama dengan kita pada pagi ini, saya cukup bertuah sebab sudah 3 tahun tidak bertemu dengan idola kita ini, iaitu siapa lagi? Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, lama tak bertemu ni. Alhamdulillah, kekanda dah elok masa saya. Alhamdulillah, dindaku. Nampak sama-sama kembang hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita Allah haramkan zalim. Jadi ayo sama-sama terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tapi dan juga sekarang ni tak pun masa lagi lah Ustaz, kita nak tahulah serba sedikit tentang perkenalan kita terhadap hadis ini, sebab difahamkan kita akan ada beberapa siri sebab hadis ini satu hadis yang cukup panjang. Jadi sebagai permulaannya, jom sama-sama kita dengarkan matan dan juga sanad daripada hadis ini. Silakan, fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-muhtaram al-alim ulama fi biladina Malaysia, sahibul fadilah al-ustaz wal ustazah al-muallim wal muallimah, ayyuhal mustami'un al-kiram, barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada para alim ulama, tuan guru, para masyayikh, para habaib, para awliya ilahi subhanahu wa ta'ala yang telah pun menjalankan tugasan dakwah di seluruh muka bumi Allah Ta'ala ni, khususnya di tanah bertuah ini, di tanah kemerdekaan ini iaitu di Malaysia, yang kita sangat beruntung kerana kita berada pada suasana yang sangat cukup gemilang ini. Salam hormat saya juga kepada para penonton, ibu dan ayah, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semuanya, Kak Long, Pak Long, Mak Jah dan sebagainya. Jemput untuk sama-sama yang jauh dirapatkan, yang rapat dieratkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan
keberkahan insya-Allah. Dan juga masya-Allah tabarakallah, kekanda saya, abang saya, teman-teman saya, masya-Allah tabarakallah, teman tapi mesra saya, Da'i Luqman. Mudah-mudahan kelihatan selalu ceria, bahagia insya-Allah. Baik, ayuhan mustami'un al-kiram, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagasan hadis yang hendak dibincangkan ini disebut sebagai al-hadithur rabi'u wal 'ishrun. Artinya adalah hadis yang ke-24. Yang mana hadis ini subhanallah tabarakallah dikategorikan sebagai hadis qudsi kerana di sana ada banyak perkataan yang masya-Allah tabarakallah matannya itu memang dilafazkan oleh Nabi, tetapi perkara-perkara isinya itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cumanya diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan ianya dibawakan kepada kita masya-Allah tabarakallah daripada an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ila akhir hadis. Atau kama qala, disebutkan kepada kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam hadis ini dia ada terlalu banyak rahsia. Antaranya pada perangan pertama yang akan menjadi perbincangan pada minggu ini adalah perbincangan fokus kita kepada kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nanti pada penggal yang kedua daripada hadis ini kita akan berbicara berkenaan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat pengampun yang cukup besar, yang cukup ampuh, sehingga dengannya itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan dan kesan kepada kita. Yang ketiganya kita akan ceritakan bagaimana sesiapa pun makhluk masya-Allah tabarakallah yang ingin memberikan infak ataupun kita melihatkan subhanallah tabarakallah orang yang taat kesannya apa, bahkan orang yang degil kesannya apa, dan larangan untuk seseorang itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada penggal yang pertama ini ataupun pada fasa yang pertama ini kita ingin fokuskan kepada pangkal hadis, iaitu ianya diriwayatkan oleh an Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, di antara orang-orang yang paling awal sekali masuk ke dalam ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sebagian ulama sebut namanya masya-Allah tabarakallah memang gelarannya Al-Ghifari merujukkan kepada kampung yang dia duduk, tetapi disebutkan ghafarullah, Allah Taala juga mengampunkan dia ini, Abu Dzar ini masya-Allah tabarakallah. Kerana apa para penonton sekalian? Kerana masya-Allah tabarakallah Abu Dzar ni sebenarnya di antara sahabat Nabi yang persis dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mana subhanallah tabarakallah dia ni tak adalah pernah mengikuti mana-mana perkara yang lain. Ya, dia mungkin sebelum itu dia bukan Islam, tetapi masya-Allah tabarakallah ada lagi istimewa kepada Abu Dzar ni, iaitu dia tidak pernah pun menyembah berhala walaupun dia tidak bertuhan. Dan dia ni duduk di kawasan sekitar Mekah dan juga Madinah, termasuk di sekitar kawasan Syam, sehingga dengannya itu menjadikan masya-Allah tabarakallah Abu Dzar Al-Ghifari ini terkenal sebagai satu orang lanun, yang mana lanun yang cukup besar dan dahsyat. Sampaikan subhanallah ketika mana kita bercakap tentang kezaliman ni, masya-Allah Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sebenarnya satu orang yang ada sejarah zalimnya, ya, apabila dia memimpin pasukannya untuk mengambil dan mengambil hak orang lain ketika mana berlakunya perniagaan sebelum dia masuk Islam dan dapat larangan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kan apabila dia melakukan usaha tersebut, Abu Dzar ni cerita dia sangat istimewa. Sampaikan apabila dia membesar melewati pelbagai hal dan keadaan, tiba-tiba dia dengar ada orang yang cakap dekat Mekah ni dah ada orang yang mengaku sebagai Rasul. Dia kata satu je,
Akhlak dia macam mana? Akhlak dia baik. Menyebabkan Abu Zar ni dia kata, aku nak kena masuk Mekah, dia kata. Dia pun pergilah masuk Mekah, dia pun duduklah di sekitar Kaabah. Sehingga pada saat ketika itu, dia minum ma'u zamzam. Minum dulu air zamzam. Minum air zamzam. Dan waktu itu orang tak perasan dia kecuali Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni lalu-lalu dan Ali cakap, Masya Allah Tabarakallah, ini Abu Zar ini orang yang aku tak biasa pernah nampak. Tapi dia minum cukup main selamba. Masya Allah Tabarakallah. Dia duduk dekat dalam Mekah ni buat macam tenang je. Sebab dia dah biasa berlakon kan. Jadi Masya Allah Tabarakallah. Jadi dia angkat Ali bin Abi Talib ni, bawa Abu Dhar Al-Ghifari ni, jom datang ke rumah aku. Sebab dia nak ikram terhadap tetamu yang datang. Hari pertama, Masya Allah Tabarakallah, Ali tak cakap apa dengan Abu Zar. Sebab itu kita ni sebagai tetamu, hari pertama kita tak boleh tanya dia, bila agaknya cadang nak balik. Orang tu baru pandai ponggong, orang kata kan, baru letak beg, bila cadang nak balik. Ali tak buat macam itu. Ali dah lah tak pernah jumpa Abu Zar. Tapi hari pertama dia diam. Hari kedua dia tanya, Abu Zar kamu buat apa? Dia pun diam, tak tanya kamu buat apa. Hari ketiga, Masya Allah Tabarakallah, Ali apabila subhanallah Abu Zar tengok Ali ni baik orangnya, Ali baru buka mulut, wahai Abu Zar, sebenarnya apa tujuan kamu datang ke sini? Dia kata, sesungguhnya aku ingin mencari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun datang jumpa dengan Nabi. Dia datang jumpa dengan Nabi, dia kata, wahai Muhammad, kau tolong bacakan kepada aku apa ayat-ayat puitis yang kau punya. Maka Nabi kata, ini bukannya ayat puitis, bahkan ini adalah mukjizat kalamullah, ya. Masya Allah Tabarakallah. Al-Quran ini bersifat dengan sifat qadim, dia kekal, dia sedia ada. Last sekali dia kata, Masya Allah Tabarakallah, kau bacakanlah untuk aku, apapun kau bacakanlah untuk aku. Dibacakan untuk Abu Zar. Lantas Abu Zar dia kata dia nak bai'ah kepada Nabi untuk terus masuk Islam. Kerana Quran ni dia mempunyai kesan yang amat besar. Lantas dia dengar, dia kata, aku masuk Islam wahai Muhammad. Maka Nabi pun ajar kepadanya untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Abu Zar ni dulu seorang perwira, orang berani, tak takut. Dalam kurungan orang kata suka langgak orang lah kan. Last sekali dia kata, wahai Muhammad, aku takkan balik kepada Ghifar. Aku takkan balik kecuali aku pergi jumpa kaum musyrikin. Aku cakap kepada mereka bahawa aku akan masuk Islam dan aku mengucap di hadapan mereka. Abu Zar mengucap di hadapan orang ramai waktu itu. Tak lama tuan-tuan, dia dipukul adik abang sekalian. Dipukul, pukul, kotor bajunya. Lepas tu orang kata, tenang, sudah, jangan pukul dia, nanti dia mati. Dia pun bersihkan diri dia, dia bangun balik, dia mengucap balik, Masya Allah Tabarakallah. Jadi Abu Zar ni orang yang tak takut. Sebab dia ada sejarah dulu kan, dia ada sejarah, orang yang hebat, Masya Allah Tabarakallah. Jadi dia pun tak takut siapa pun nak pukul dia, dah biasa hidup dipukul. Sampai waktu itu, Masya Allah Tabarakallah, Abbas bin Abdul Muttalib, yakni merupakan pakcik kepada Nabi Muhammad itu, datang dan dia kata, jangan kamu pukul ini Abu Zar. Sebab Abu Zar ini, kalau kamu pukul dia, kamu tak tahu ke dia daripada Al-Ghifari. Kalau kamu pukul dia, nanti dia bagi tahu dekat bangsa dia, kamu lalu di hadapan laluannya itu, Masya Allah Tabarakallah, nanti kamu akan menghadapi satu keadaan yang cukup gering. Kerana apa akan berlaku? Harta benda kamu akan dirampas dan akhirnya kamu tak mampu berdagang. Jadi Masya Allah Tabarakallah, itu baru kita cerita sejuzuk lah daripada Abu Zar ini sebelum kita nak sambung sikit berkenaan tentang hadis. Tetapi Masya Allah Tabarakallah, nanti kita akan cerita lagi tentang Abu Dhar ini, betapa dia sebenarnya sesuai sangat meriwayatkan hadis ini kerana dia di antara orang yang sangat-sangat faham apa itu erti kezaliman, dan dia juga sangat faham apa topik yang kita bincangkan pada pagi ini kerana dia terkait secara langsung dalam hal dan keadaan itu. Baik, dan mafhum daripada apa yang kita bincangkan ini disebutkan kepada kita, Allah Ta'ala panggil kita, ya ibadi inni haramtu zulma. Kata Allah Ta'ala, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan dia perkara yang diharamkan antara kamu, ya. Maka janganlah kamu berbuat kezaliman, hai hamba-hambaku. Dan disebutkan lagi kepada kita, sekalian kamu tersesat kecuali siapa yang aku telah beri hidayah kepadanya, maka mintalah hidayah kepadaku. Tentu aku memberi hidayah itu kepada kamu, hai hamba-hambaku sekalian. Kamu lapar kecuali siapa yang aku telah beri makan kepadanya, maka mintalah makanan kepadaku. Tentu aku berikan makanan kepada kamu, hai hamba-hambaku sekalian. Kamu telanjang kecuali siapa yang aku telah memberikan pakainya. Di sini sebenarnya di antara kata kunci perbahasan kita pada pagi ini adalah inni haramtu zulma ala nafsi.
disebutkan kepada kita, masya-Allah tabarakallah, bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Ini adalah hadis kudusi. Jadi bila dia kata hadis kudusi, bermaksud apa yang diertikan ini adalah arti yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim ni sifat apa? Zalim ni adalah sifat naqais, sifat yang sangat buruk, sifat yang sangat dangkal, yang tidak sesuai untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi betul sekalian, ada 4 intipati yang kita dapat daripada perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, daripada hadis yang dikongsikan, 4 perkara, iaitu yang pertama, jangan zalim, yang kedua, Allah bagi hidayah, yang ketiga, Allah yang bagi kenyang, dan yang keempatnya, Allah yang berikan pakaian kepada kita. Jadi banyak lagi yang kita nak bincangkan. Sebelum tu kita nak berehat sebentar. Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Seperti mana yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad kita sebentar tadi, yang mana jauh tu, ayuh sama kita dekat-dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan. InsyaAllah pada pagi ini kita membicarakan topik berkaitan dengan hadis 40 Imam Nawawi berkaitan dengan Allah haramkan kezaliman. Ayuh sama-sama kita terus menabur dan juga kita terus menimba ilmu tentang ini agar kita semua terlindung daripada sifat zalim di dalam diri kita. InsyaAllah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera. Dan kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita dengan melakukan satu tugasan yang cukup mudah untuk menyebar luaskan ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini dengan menekan butang kongsi, insya-Allah. Jadi jom yang bagi Ustaz dah bersedia untuk menerima soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, saudari Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, Ustaz, apakah faktor boleh berlakunya zalim menzalimi? Dan soalan kedua, mengapakah Allah Subhanahu wa taala sengaja membiarkan mereka yang berlaku zalim melakukan perbuatan keji itu? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Na'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah tabarakallah. Perkara pertama sekali, Allahumma salli ala Muhammad, faktor berlakunya zalim menzalimi. Pertamanya kita kena ada definisi yang khusus ketika mana kita bercakap tentang kezaliman, dan ianya mestilah dihuraikan oleh para alim ulama kita. Sebab masya-Allah tabarakallah, zalim ini dibahaskan kepada kita adalah meletakkan sesuatu pada tidak bahagianya, tidak pada tempatnya. Ini sebenarnya lawan bagi adil, itu adalah zalim. Dan adil itu pula artinya adalah meletakkan sesuatu pada sifatnya. Itu secara umum. Tapi kalau adil menurut Sufyan Uyainah adalah mempunyai wadah ataupun mempunyai jiwa yang sama beribadah kepada Allah. Jadi kalau zalim yang kita cuba untuk determinasikan waktu ini adalah zalim, artinya masya-Allah tabarakallah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia sama arti sama ada meletakkan belas ihsan kepada orang yang tak layak, masya-Allah tabarakallah, akhirnya orang tu akan dizalimi sendiri, ataupun dia menerima balas ihsan yang tidak sesuai untuknya. Ada pula ketika mana kita bercakap tentang kezaliman ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, kezaliman yang berlaku ataupun faktor-faktor kezaliman yang berlaku ini, yang pertama adalah kerana adanya kudrat, adanya kuasa. Apabila adanya kuasa, dia akan mencari siapakah orang yang lebih lemah daripadanya. Ajzun, orang yang lemah. Lawan kepada sifat orang yang ada kudrat ini adalah ajzun. Yang ini masya-Allah tabarakallah, lemah, longlai dan tidak berdaya. Tetapi kudrat manusia, dia memang akan suka perkenakan orang lain. Sebab itu kita sebut sebagai, ada yang disebut juga sebagai undang-undang rimba. Yang paling kuat dia pasti akan bertahan, ya. Ataupun yang paling ada banyak duit dia pasti akan bertahan. Kalau rumah orang-orang yang al-fuqara wal masakin itu sukar kalau nak diratakan, senang kalau nak diratakan. Tetapi kalau di kalangan ghaniyin, orang yang besar, masya-Allah tabarakallah, kalau nak gunakan tanah tersebut sukar untuk diratakan. Ini membawa arti kepada kita para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham apabila disebutkan sebagai istilah zalim adalah berlakunya meletakkan sesuatu pada tidak tempatnya, tidak sesuai dengannya.
Dalam arti kata lain, yang tidak ada hak untuknya. Masya Allah, tabarakallah. Dan faktor-faktor kezaliman ini datang daripada pertama tadi disebut sebagai kudrat ataupun orang yang punya ada kuasa. Adapun kudrat manusia ini hanyalah kudrat majazi saja. Kudrat majazi membawa arti sebagai kudrat perlambangan, manakala kudrat Allah membawa kepada erti kudrat hakikat. Kudrat Allah akan memberi kesan kepada makhluk, kudrat manusia tidak akan memberi kesan kepada makhluk. Dan walaupun Allah Ta'ala berkudrat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, artinya, dan Masya Allah Tabarakallah, tidaklah aku menzalimi hamba-hambaku. Maka kalaulah kita sebagai hamba menisbahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu menzalimi kita, itu adalah istilah yang boleh menyebabkan kufur akidah kita. Sebab perkara ini dinyatakan jelas dalam surah Qaf pada ayat yang ke-29 betapa Allah Subhanahu Wa Taala menolak perbuatan tersebut. Dan faktor yang kedua, datangnya akibat keadaan yang zalim-zalim di antara satu sama yang lain ini, antaranya kerana tamak dan haloba di atas kepentingan peribadi mereka dan tidak ada langsung sifat qanaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala membebaskan orang-orang yang zalim. Siapa contoh orang yang zalim? Antaranya disebutkan dalam Quran, termasuklah Abu Lahab, walaupun dia ni Masya Allah Tabarakallah bapa yang berketurunan dengan Nabi Muhammad SAW itu, ya, sehingga dia sanggup menjadikan hambanya iaitu Suaibah dimerdekakan untuk menyambut kelahiran Nabi, sebab dia kata inilah memang anak buah aku yang aku kena tunggu-tunggu. Dan macam itu juga yang orang kena tahu iaitu Walid Mughirah. Kita biasa dengar kisah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni seorang panglima yang mati dalam keadaan jasadnya ada 300 kesan perang. Tetapi bapa dia iaitu Walid Mughirah itu adalah disebutkan dalam surah Al-Humazah di antara pengunjing ataupun pengutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang zalim? Zalim ini datang apabila seseorang itu Masya Allah Tabarakallah banyak hal. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan iktibar kepada umat-umat yang terkemudian. Betapa dengan kebebasan yang kamu lakukan ini, selama-lamanya kamu tidak akan tenang kerana kamu nak jadi zalim. Kenapa? Sebab dalam Quran Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad. Kenapa dalam Quran ada banyak cerita tentang Nabi Musa, kan, dan Luqman, kan? Kenapa? Sebab dalam Quran Masya Allah Tabarakallah ulama tafsir bahas kerana Allah ingin menceritakan betapa zalimnya Bani Israel buat kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad ini ada kekuatannya untuk jadi Nabi yang lebih baik. Jadi indikatornya kenapa ada orang buat zalim ataupun kenapa kekalnya mereka ini yang rasa ditampuk kekuatan yang sangat dahsyat adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan istidraj kepada mereka dan mereka pula menjadi pengajaran kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Jadi sebetulnya sekalian itu adalah di antara mengapa yang berlakunya ataupun faktor-faktor kenapa berlakunya zalim menzalimi ini. Yang pertama adalah disebabkan oleh kuasa ataupun kudrah. Yang kedua yang disebabkan tidak ada rasa kecukupan ataupun qanaah pada diri. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudari Ana Karnina. Jadi Ustaz, kita nak beralih ke soalan berikutnya Ustaz. Daripada Puan Jura Azli Sufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah bentuk-bentuk kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Perkara pertama sekali, kalau kita merujuk kepada perbuatan zalim yang paling besar sekali, firman-Nya itu ada dalam surah Luqman dan memperbahaskan kepada kita seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna syirka la zulmun azim, dan katanya sesungguhnya sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Apabila kita kata syirik adalah satu kezaliman yang sangat besar, waktu itu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad cakap, jangan kamu gabungkan dua perkara, iaitu kebajikan dan juga kezaliman. Lepas itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Masya Allah Tabarakallah, apakah yang kau maksudkan kebajikan boleh bercampur dengan kezaliman? Kan ni macam air dengan minyak, tak boleh digabungkan. Maka Nabi sebut, Masya Allah Tabarakallah, bukankah Luqman dah pesan kepada kita, inna syirka la zulmun azim, kan? Dan Luqman pun ada hari ni, Masya Allah Tabarakallah, dah pesankan kepada kita, subhanallah, bahawa syirik itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar sekali. Dan perkara inilah yang dipesankan Luqman kepada Tharon, yakni kepada anaknya sendiri, supaya anaknya tidak berlakunya kezaliman dan pada akhirnya memberikan kesan yang amat besar pada sisi mereka.
Masya Allah tabarakallah. Masuk pula kepada perbahasan yang kedua. Zalim jenis yang kedua. Zalim jenis yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, adalah zalim sesama manusia. Indal insan. Masya Allah tabarakallah. Bahkan subhanallah ta'ala disebutkan kepada kita, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi. Disebutkan, barang siapa yang buat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah dia ni pergi jumpa orang tu dan minta halalnya daripadanya. Ini juga sebelum daripada adanya dinar, bahkan dirham lagi. Masya Allah tabarakallah. Dan disebutkan lagi kepada kita, kan biasa kita dengar dulu, nanti kalau engkau ni tak ada kalaulah contoh kau berhutang dengan aku, kau tak minta halal dengan aku, nanti dosa aku kau tanggung, kan? Istilahnya begitu. Sebenarnya istilah itu hanya akan diadili oleh Allah. Contohlah, saya menzalimi Da'i Luqman. Lepas tu saya tak sempat minta maaf. Dan waktu itu Da'i Luqman kata, kamu akan tanggung dosa aku. Tidak, dia sebenarnya itu akan berlaku di yaumul akhirat nanti, yang akan diiktibarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak boleh suka hati. Tak apa Ustaz, ini dosa isteri saya tanggung. Tak apa, ini dosa anak saya tanggung. Tak boleh. Kita punya bai'ah macam itu tidak memberikan kesan pun kepada timbangan nanti. Masya Allah tabarakallah. Sebab dosa pahala ni urusan sam'iyat. Mana pula kita tahu, Masya Allah tabarakallah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti disebut dalam hadis Bukhari, kepada mereka yang lakukan kezaliman di antara satu sama yang lain, disebutkan waktu itulah mereka itu akan diambil dalam hal dan keadaan tersebut segala kebaikan-kebaikan mereka. Bahkan kezaliman orang yang mereka buat jahat tadi itu, kalau dia ada dosa, maka akan ditanggung oleh orang yang menghina, orang yang mengutuknya. Manakala pula, Masya Allah tabarakallah, zalim yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita tinggalkan ini, Masya Allah tabarakallah, masuklah kepada zalim yang ketiga, iaitu menzalimi terhadap diri mereka sendiri. Di sini saya ada banyak perkara penting nak cakap. Apa contoh zalim terhadap diri sendiri, Da'i Luqman? Yang pertama sekali adalah overthinking, berlebih-lebihan dalam berfikir. Yakni mereka menghukum diri mereka sebelum masyarakat menghukum mereka. Jadi sebab itu, Masya Allah tabarakallah, kepada mereka yang ada perasaan ataupun cara otak yang saya tak boleh fikirlah Ustaz, apa orang cakap dengan saya, apa orang nak buat dengan saya, kalian menzalimi diri kalian sendiri. Masya Allah tabarakallah. Bahkan Masya Allah tabarakallah, sehingga melukakan tubuh, menyakitkan badan. Itu adalah satu bentuk kezaliman yang amat berat sekali, sehingga dengannya itu kita tak sayang dengan diri kita sendiri. Sebab itu, Masya Allah tabarakallah, ketiga-tiga bentuk kezaliman ini mestilah diketepikan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghuraikan pada kita dalam Quran dan hadis, ianya ditolak dalam pelaksanaan di kalangan manusia, di kalangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat pada Allah, dan juga di kalangan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Tiga bentuk kezaliman. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua berhati-hati agar kita tidak melakukan salah satu ataupun ketiga-tiga bentuk kezaliman ini, insya-Allah. Jadi Al-Fadhil Ustaz, kita nak raikan soalan berikutnya. Dengan meraikan pemanggil di talian perasaan ini, Mamu Hanifah kita. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam, apa abang? Alhamdulillah Mamu. Mamu apa abang ni? Kru-kru alhamdulillah, Tuhan bagi Mamu panjang umur. Alhamdulillah. Semua sahabat Mamu mulia. Sama-sama sahabat-sahabat. Sampai akhirat Mamu doa lah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mamu, soalan pagi ni insya-Allah Mamu. Soalan Abu Dhar ni diamnya buat nanya ke orang Samu semua ni, Abu Dhar minta ampun pada Tuhan, tapi lah Mamu buat punya kesalahan, Mamu ambil harta orang, ambil je tu ni, buat nanya sampai selama-lama sampai je tu. Apa kerana Mamu punya buat. Tapi apa macam lah punya dunia ni jadi lagu tu, perangai Mamu ni jadi lagu tu, pasti apa yang jadi lagu tu, harta orang yang Mamu nak pergi ambil, harta je tu Mamu sama, harta je ni Mamu sama. Pada apa yang Mamu jadi lagu tu punya zalim pada manusia. Lagi satu pula Mamu nak tanya, zalim lagi teruk buang anak tu, lagi teruk punya zalim pada dalam dunia ni, yang itulah paling zalimnya manusia yang jadi. Pada apa yang manusia jadi lagu ni, yang itulah Mamu nak tanya ke Ustaz dan ini dan semua lah.
Doa-doa lah. InsyaAllah Mamu sama-sama kita. Mamu jadilah betul baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih Mamu Hanifah kita, sahabat penanya soalan yang setia dengan kita. Dari situ dua soalan yang menarik untuk sama-sama kita kupas. Jadi Ustaz, kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana tahu jawapannya. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bergabung di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Pada pagi ini kita membincangkan topik berkaitan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kezaliman. Alhamdulillah, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah, yang mana yang sedang menonton, menyaksikan menerusi Facebook tu, jangan lupalah kita sebar luaskan ilmu kita dapat pada pagi ini. Tekan klik butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu, mudah-mudahan menjana saham pahala akhirat buat kita semua, insya-Allah. Jadi kita sebelum mana berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima panggilan daripada Mamu Hanifah kita, sahabat penanya setia kita tu, bertanyakan dua soalan. Ustaz, saya repeat baliklah Ustaz. Soalan tu yang pertama, soalan berkaitan dengan Mamu mengaitkan tentang Abu Zar Al-Ghifari, dia pernah berlaku zalim. Seterusnya dia sempat meminta ampun pada Allah SWT. Namun pada zaman sekarang ni, kenapa masih lagi munculnya ataupun adanya wujudnya manusia-manusia yang bersifat zalim? Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan kenapa sekarang ni banyak kes-kes kezaliman berlaku antara anak dengan mak, antara suami dengan isteri dan sebagainya ni. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Perkara pertama sekali, subhanallah tabarakallah, Abu Zar Al-Ghifari itu dia perkara yang menyebabkan dia dapat sembuh daripada zalim ni, satu sifat yang buruk ya, satu akibat yang buruk adalah kerana dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya masya-Allah tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menggantikan apa-apa takdir yang Allah Taala dah letak atas dia. Kalau Allah Taala takdirkan ke atasnya masya-Allah tabarakallah menjadi zalim, subhanahu tabarakallah, maka ianya akan terikat dengan perbuatan-perbuatan apa sahaja yang ternisbahkan pada hal dan keadaan itu. Allah Subhanahu Wa Taala ni, Ustaz, tara macam mana Ustaz zalimnya Allah Taala ni? Kalau contoh Allah Taala takdirkan saya melakukan perbuatan maksiat, sedangkan Allah Ta'ala mentakdirkan orang lain melakukan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kat mana saya nak faham yang Allah Ta'ala ni adil? Masya Allah tabarakallah. Ayuhal mustami'un al-kiram, adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana ini sifat Allah, kita tak mampu fikirkan dengan kepala kita, tak mampu fikirkan dengan mata kita, sebab ini sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adil Allah ini termasuklah adil yang rahsia, adil yang sir, adil yang kita hanya akan faham setelah mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita melihat sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhirat nanti. Sebab itu saya nak bagi tahu, kalau anda cuba fikirkan adil, masya-Allah tabarakallah, nescaya anda akan berada dalam soal yang bagaimana ingin mentafsirkan adil dalam kehidupan kita di antara satu sama yang lain. Tetapi Quran melaksanakan adil. Sebagai contoh, sifat Allah Taala yang Maha Pelihat. Melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan jasad, tidak menggunakan jisim. Jadi bagaimana Allah Taala ni melihat? Wallahu alam. Jadi oleh kerana kita menisbahkan sesuatu sifat ataupun nama yang mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akal kita pasti tak mampu untuk fikirkan bagaimana. Tetapi adilnya Allah Taala tidak pun pernah membiarkan orang yang mensyirikkan Allah lapar. Allah tetap bagi dia makan padanya. Dan subhanallah tabarakallah, kezaliman dalam melaksanakan buangnya anak hari ini. Begitu juga apabila orang melakukan penganiayaan, sama ada dalam rumah tangga dia, dalam perniagaan dia, masya-Allah tabarakallah, zalim ni adalah satu perkara yang amat berat sekali, terutama apabila tidak menyempurnakan nafkah, tidak menyempurnakan kasih sayang, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang rahmat. Termasuklah kita juga boleh jadi zalim kepada orang tua kita, yang menyebabkan orang tua kita tak senang dengan kita, sukar dan takut untuk berbicara dengan kita. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan zalim. Oleh kerana itu, apabila kita nak berhentikan daripada sifat-sifat yang ada ni, maka hendaklah dengan tauhid. Zalim ni dia kena turunkan balik diri dia kena ikut cara Abu Zar, yakni mencari balik tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hanya dengan tauhidlah mampu untuk menyembuhkan kembali hati dan jiwa kita. Mencari semula kita punya
fungsi kita berhidup dalam dunia Allah ni, Akbar, insya-Allah. betul. Jadi sebelum kita nak beralih ke soalan berikutnya, saya nak tambah sikit Ustaz, berkaitan dengan perkataan dengan awal hadis ni menyebutkan tentang Allah itu mengharamkan zalim. Tapi kadang-kadang ada wujudnya sekarang ni golongan-golongan yang berbentuk liberal dan juga sekular ni yang berpandangan kalau benar Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak zalim, kenapa wujudnya orang yang masih lagi kelaparan? Seterusnya, kenapa perlu ada neraka? Kalau Allah adil, kenapa tak semua masuk syurga pula? Bagaimana Ustaz? Baik, perkara pertama yang saya akan jawab dulu berkaitan tentang kenapa Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka. Ini membawa kepada naratif yang berbeza. Perkara pertama adalah kerana adil tidak dapat diiktiraf di atas muka bumi ini. Kerana di dunia, kita tidak akan dapat berlaku adil yang sempurna. Manakah pemimpin yang dia boleh yakin saya memang tak pernah berlaku zalim di antara satu sama yang lain? Tiga indikator tersebut. Dan oleh kerana dunia tidak mampu untuk menghukum setiap sesuatu, mahkamah dunia akan menyebabkan siapa yang ada kekuatan bakal boleh dibincangkan, boleh dibincangkan. Tetapi akhirnya oleh kerana dunia tidak mampu membuktikan keadilan secara tuntas sejak zaman berzaman, masya-Allah tabarakallah, akhirnya nanti mereka akan dibincangkan di yaumul akhirat. Syurga dan neraka lah adalah satu kawaid keadilan tersebut. Jadi jawapan ini kepada kelompok liberalism yang menganggap bahawa syurga dan neraka, buktinya Allah Ta'ala kenapa campak semua dalam neraka bagi orang yang melawan Allah? Kerana di sanalah tempat keadilan. Orang yang miskin yang tidak dapat untuk buat apa-apa yuran guaman, maka mereka boleh dapat kebenaran di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang miskin tidak boleh dapat bina apa-apa kekuatan untuk keluar, untuk bayar jaminan juga, mereka juga akan dapat jaminan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi di situ adalah merupakan keadilan. Manakala yang pertama tadi berkaitan dengan orang yang masih lagi ada kelaparan dan sebagainya. Baik, kenapa masya-Allah tabarakallah wujudnya kelaparan dalam sebahagian tempat jika Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan ke rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal dan keadaan tersebut. Memang dalam hadis ini disebutkan kepada kita, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuh. Sebenarnya sifat yang kalau kita faham tauhid, lapar ataupun kita ni kenyang, ianya adalah satu sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, wa imma tanpa illah, wa imma tanpa sebab sekalipun. Sebagai contoh, masya-Allah tabarakallah, kita maklum nanti di yaumul akhirat, datangnya hari kiamat, keluarnya Dajjal, makan akan berkurangan dengan begitu dahsyat. Krisis makanan berlaku di Sri Lanka hari ini, berlaku di Lebanon, berlaku di Afghanistan, dan bayangkan ini adalah negara majoriti umat Islam. Negara majoriti umat Islam, masya-Allah tabarakallah. Jadi sebenarnya subhanallah tabarakallah, kalian juga boleh kenyang tanpa makan dan boleh lapar dengan makan, masya-Allah tabarakallah. Sebab di sisi umat Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berusaha dengan sebab, tetapi kita tidak yakin dengan sebab. Kita tidak yakin dengan sebab. Satu hari nanti, ya masya-Allah, kita berusaha dengan sebab. Sebagai contoh, dengan makan akan menghilangkan kelaparan kita. Tetapi masya-Allah tabarakallah, nanti di yaumul akhirat apabila makanan tidak ada, akhirnya subhanallah tabarakallah, orang akan tetap juga kenyang dengan banyaknya wirid, dengan banyaknya beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam agama ini bukan segalanya berkaitan tentang sebab. Kami lebih memfokuskan tentang musabbab, iaitu orang ataupun pihak yang memberikan kesan terhadap sesuatu hal dan keadaan tersebut. Jadi sebab itu masya-Allah tabarakallah, dengan kelaparan tersebut jugalah menyebabkan lebih ramai orang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan tak tahukah kita, ramainya orang yang lapar, itulah mereka yang Nabi sebut, orang yang lapar, orang yang miskin, Nabi terlihat mereka lebih banyak di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sanalah bukti sebenarnya naratifnya adalah umat akhirat ini adalah umat yang beriman kepada Allah, dan di sanalah mereka yang dah lapar di atas muka bumi ini. Dan bayangkan, Islam ni antara kawaid Islam supaya bersifat adil, kita adakan berpuasa pada bulan Ramadan supaya kita dapat merasai keadaan orang yang miskin, orang yang lapar tersebut. Jadi di sini siapakah yang lebih rahmah, sehingga kan Islam menyediakan lebih kurang 29 ke 30 hari untuk merasai keperitan orang yang lapar dan tak ada makanan. Sebab itu kita boleh fikir-fikirkan siapakah yang lebih rahmah. Allahu Akbar. Jadi kewujudan adanya syurga dan neraka itu adalah bukti keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Kak Juzabidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bagaimanakah perbuatan seseorang itu boleh dikatakan suatu perbuatan yang menzalimi diri sendiri? Adakah seseorang yang meninggalkan solat dan tidak menutup aurat kerana belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala merupakan salah satu contoh bagi orang yang menzalimi diri mereka sendiri? Mohon nasihat Ustaz, #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, orang yang meninggalkan solat dan tak tutup aurat kerana belum mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saya nak bagi tahu, perbuatan kekafiran yang kita buat ataupun kekufuran yang kita buat, kita tak boleh menisbahkan kepada Allah sepenuhnya. Sebab dalam Quran menyatakan kepada kita, alimat nafsum ma ahdarat. Kata Allah Ta'ala, maka tiap-tiap jiwa mereka akan tahu nanti apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminjamkan kudrat, meminjamkan akal. Sebenarnya kita tahu apa yang kita buat. Subhanallah, tabarakallah. Kita tahu. Kita pun ada pilihan sama ada pagi tadi nak semayang solat sunat fajar ataupun tidak. Masya Allah, tabarakallah. Dan dunia ni dia tidaklah seluruh kelemahan ataupun seluruh hal dan keadaan itu kita serahkan kepada Allah. Nanti apa beza kita dengan kelompok-kelompok Jabariyah, Murji'ah, Masya Allah, tabarakallah, yang dia kata semua datang daripada Allah. Ada pula semua datang daripada kudrat saya. Dia beginilah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita sentiasa berusaha untuk menjadikan kita di kalangan orang yang terbaik dalam kehidupan, memajukan diri sendiri, memproduktivitikan dalam keadaan yang lebih tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula hidayah ni, dia adalah datangnya daripada permintaan. Hidayah adalah satu perkara yang mesti diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengannya itu barulah dia akan sampai kepada kita. Barang siapa yang mencari Allah, nescaya mereka akan menjumpainya jika mereka melalui jalan yang benar. Allahu Akbar. Jadi itulah dia yang dikatakan oleh Ustaz, dan mudah-mudahan terjawab soal pada Kak Juzam ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, banyak lagi kita bincangkan sebagai topik kita ni. Semakin seronok kita mendengarkan, walaupun hadis ini kita bincangkan pada pagi ini mungkin pendek saja dia punya ni, tapi pencerahannya itu cukup panjang dan juga mendalam, insya-Allah. Jadi banyak lagi yang kita bincangkan, namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita membincangkan topik yang cukup penting sebenarnya bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan hadis ni. Sebab apa? Nabi SAW menyebut bahawa dua perkara yang kalau kita berpegang sungguh-sungguh, insya-Allah kita tidak akan sesat sampai bila-bila, iaitu Al-Quran, dan yang keduanya adalah hadis. Insya-Allah pada pagi ini kita membincangkan topik berkaitan dengan Allah haramkan kezaliman. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana yang dikatakan zalim dalam peperangan kerana untuk mengelakkan dan menyerang musuh? Adakah kita dibenarkan berlaku zalim kepada orang bukan Islam? Sekian, terima kasih. Silakan Ustaz. Bi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apabila kita sebut tentang perbahasan tentang al-harb, tentang peperangan yang berlaku, peperangan ni dia hakikatnya tidaklah secara keseluruhan membawa kepada bentuk kezaliman yang tuntas, ya. Masya-Allah, tabarakallah. Maksudnya macam mana? Adakah dalam setiap kali peperangan itu akan berlakunya kezaliman? Ia mungkin berlaku di dalam sebahagian barat, tetapi tidak berlaku di banyak gugusan-gugusan yang dibesarkan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab. Masya-Allah, tabarakallah. Ini zaman yang banyak memperluaskan kuasa waktu itu, ya. Masya-Allah, tabarakallah. Masuk kepada zaman Osman, masuk kepada zaman Ali, waktu itu kita berlaku zaman isu dalaman agak banyak lah sebenarnya, sangat banyak lah kan, sehingga tetapi waktu Nabi Muhammad itu ada, waktu Abu Bakar itu ada, waktu Omar itu ada, waktu itu sebenarnya kita masih meluaskan tahta kita, ya. Tetapi bila beralih kepada Osman, dia keluasan itu juga masih digerakkan, tetapi isu dalaman berlaku dalam banyak hal dan keadaan tersebutlah. Tapi apa yang saya nak sebutkan, Masya Allah, tabarakallah, dalam agama ini dia memberikan perlindungan dalam undang-undang peperangan, termasuklah di kalangan wanita, an-nisa, dan juga di kalangan orang-orang tua yang tak boleh disentuh diri mereka.
Dan di antara lagi adat ataupun adab dalam peperangan juga tidak boleh menyentuh mana-mana rumah ibadat. Sebab itu kita akan melihat tak ada pun mana-mana hal dan keadaan. Sebagai contoh perang di antara Israel dengan Palestin, kita akan melihat pejuang Palestin tidak pun langsung mensasarkan mana-mana masjid dan rumah ibadat. Ia tidak berlaku, masya-Allah tabarakallah, kerana kita tidak boleh menyerang mana-mana hospitality. Hospitality ini termasuklah masjid, termasuklah rumah-rumah kebajikan, termasuklah tempat-tempat menginap, dewan dan hal dan keadaan ketika itu. Sebab itu saya yakin dan percaya, masya-Allah tabarakallah, dalam setiap kali perang pula, sebagai contoh perang Nabi mentang Hercules, kita akan ada banyak pilihan sebelum memulakan untuk menanggalkan pedang daripada sarungnya. Yang pertamanya diberi pilihan untuk kamu dan rakyat-rakyat kamu semua masuk Islam. Tak nak? Okey. Yang kedua, masya-Allah tabarakallah, kamu membayar cukai perlindungan kepada negara umat Islam. Masya-Allah tabarakallah. Sebenarnya kita nak iktiraf negara tersebut, tetapi negara tersebut hendak diiktiraf dan duduk dalam negara kita. Dia akan duduk sebagai negara yang merdeka, tetapi negara yang mesra lah kepada umat Islam. Yang ketiganya adalah kalau dia tidak mahu bersama, maka barulah tercetusnya perang. Barulah tercetusnya perang. Dan masya-Allah tabarakallah, macam itu juga sebenarnya kalau kita tengok antara kemasukan Salahuddin Al-Ayyubi di dalam kota Palestin ataupun Baitul Muqaddas dulu, sebenarnya, minta maaf saya sebut, tentera-tentera salib pada ketika itu adalah lebih senang dengan cara masuknya Salahuddin Al-Ayyubi berbanding cara masuknya mereka. Sebab apabila tentera salib masuk ke Palestin, Baitul Muqaddas pada saat ketika itu, mereka bunuh ulama-ulama kita, mereka keji dan mereka serang mereka sebab mereka tahu kunci kepada mana-mana reform ataupun bangunnya umat adalah para ulama yang membangkitkan dalam kuliah-kuliah mereka. Tetapi ini tidak berlaku ketika mana Salahuddin Al-Ayyubi membuka kota tersebut. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, sejarah membuktikan kepada kita betapa rahmatnya dan betapa etikanya kita dalam peperangan. Cuma apabila berlakunya sesuatu tindak balas dan serangan kepada kita, agama menyatakan maka perangilah mereka yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar, dengan kaedah yang tepat dan tidak tersilap dalam memahami dalil. Allah. Jadi kena memahami apakah sebenarnya etika-etika dalam peperangan. Itu akan membentukkan atau membuktikan kepada kita bahawa Islam itu tidak pernah langsung melakukan ataupun menganjurkan kezaliman, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Azizah Hasan. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah perbuatan atau kes buli di kalangan pelajar sekolah adalah zalim? Bagaimana cara menyedari pelajar-pelajar yang terlibat? Tambah sedikit soalan, Ustaz, berkaitan dengan acara-acara sukan sebagai contoh gusti dan sebagainya. Adakah itu juga bentuk kezaliman, Ustaz? Masya-Allah tabarakallah. Okey. Perkara pertama sekali, subhanallah tabarakallah, apabila kita berbicara, saya nak jawab ni dengan kaedah sirah. Buli dekat sekolah ni akhirnya Da'i Luqmanan mesti akan kena pindah. Sama ada orang yang buli tu dia pindah sekolah ataupun budak yang kena buli tu dia pindah sekolah. Antara satu sama lain kan. Sebenarnya apa kita dapat kiaskan dengan apa yang berlaku dulu? Sebenarnya dulu Bani Hashim juga dibuli, ya. Bani Hashim juga dibuli oleh musyrikin Mekah. Pembulian yang dilakukan kepada Bani Hashim sehingga kan kalau ada keturunan Nabi yang lalu, mereka akan dihina, mereka akan dipanggil sebagai pendusta, mereka akan dipanggil sebagai keturunan yang buruk, masya-Allah tabarakallah. Sampai kan apa yang berlaku, akhirnya kerana buli tersebutlah Nabi Muhammad itu membina satu keadaan yang lebih baik. Nabi Muhammad hantar pasukannya daripada bulan Muharram, bulan Safar, untuk pergi menuju kepada Madinatul Munawwarah, buat negara baru. Dan waktu itu Nabi pergi lewat sikit. Memang Nabi tak pergi pada bulan Muharram. Kita sambut Muharram sebagai ma'al hijrah sebab bulan Muharram lah bermulanya sahabat-sahabat Nabi beransur pergi. Itu sebabnya, masya-Allah tabarakallah. Dan akhirnya berlakunya peristiwa hijrah tersebut oleh kerana buli yang teruk sangat, masya-Allah tabarakallah. Satu. Yang keduanya, apabila kita melihat ada banyaknya sukan-sukan yang mungkin kita sebut sebagai seni bela diri, pada saya masya-Allah tabarakallah itu satu latihan yang sungguh besar, sungguh baik. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia ada kekuatan seni bela diri yang amat hebat. Bahkan Saidina Ali dari Luqman, dia boleh bawa kuda, berdiri atas kuda sambil bermain pedang, masya-Allah tabarakallah. Itu Ali, ya, sambil bermain pedang. Dan ialah dalam latihan mungkin akan terluka dan sebagainya. Tetapi sukan yang zalim, apa dia? Sebagai contoh, laga ayam.
Laga ayam itu adalah sukan yang zalim. Apa lagi contoh sukan yang zalim? Iaitu mereka mempermainkan lembu ataupun kerbau yang garang ataupun yang lasak tersebut, masya-Allah tabarakallah, untuk pergi menyerang. Contoh yang dia main warna merah tu, dia kejar. Saya tak tahu apa nama keadaan tersebut. Tetapi saya kira perkara ini berlaku di barat. Saya kira seharusnya kepada pejuang-pejuang yang menganggap bahawa kita mesti memelihara hak haiwan ini, hak asasi haiwan ni, saya rasa dalam program korban tak berlaku keadaan kezaliman yang pembulian, masya-Allah tabarakallah, ataupun keadaan yang mempermainkan haiwan. Ya, mungkinlah ada pecisan-pecisan yang berlaku dibuat oleh orang-orang yang tidak cukup faham dalam ibadat tersebut. Tetapi yang betul-betul 100%, 100% adalah permainan yang mereka mempermainkan haiwan tersebut, langgar dinding, langgar dan membuli emosi haiwan tersebut. Itu adalah satu bentuk kezaliman. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, laga ayam hukumnya adalah haram kerana dia zalim, masya-Allah tabarakallah, dan menyakitkan mereka. Begitu juga permainan yang melibatkan haiwan. Yang lain, seni bela diri itu adalah satu permainan yang sangat baik. Ya, buli yang paling berat hari ini adalah buli di media sosial. Itu kita kena elakkan, masya-Allah tabarakallah. Jadi itu yang kita perlu elakkan. Buli di media sosial sekarang ni makin lama makin bertambah-tambah. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan kita ni dapatlah pantau, kalau ada anak kita ni pengguna media sosial, pastikan kita pantau mereka, jangan buli orang lain, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik dengan soalan berikutnya Ustaz. Baik. Daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam hadis ini dinyatakan janganlah kamu saling zalim menzalimi. Adakah ianya bermaksud orang yang suka berbalah dan tidak mahu untuk berdamai serta bertolak ansur sehingga memutuskan silaturahim dalam jangka masa yang berpanjangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Silaturahmi itu maksudnya adalah silah, penyambungan rahmi itu artinya kasih sayang. Mereka yang menghubungkan kasih sayang di antara keduanya itu membawa kepada keadaan yang sangat murni dan sangat baik, masya-Allah tabarakallah. Bahkan Nabi juga menganjurkan kasih sayang di antara umat Islam dengan umat yang lain. Kita melihat Nabi sudi untuk menerima sahabat-sahabat Nabi yang datang wa imma daripada Ethiopia sekalipun, daripada Habasyah, hitam gelap wajahnya, tetapi Nabi tetap terima dan Nabi tetap sudi untuk mengambil mereka, masya-Allah tabarakallah, sebagai teman. Begitu juga Nabi bersedia untuk bersilaturahim dengan Salman Al-Farisi, dan membuktikan bahawa dalam banyak kekuatan sirah bahawa Nabi Muhammad ini adalah merupakan orang yang sangat rahmah. Cuma zalim ini besar maknanya. Termasuklah perbuatan yang zalim, seseorang adik-beradik itu tidak mengambil tahu tentang adik-beradik yang lain, tak jaga pakainya, tidak kisah tentang sumber pendapatannya. Zalim juga bagi seorang anak apabila dia membiarkan ibu dan ayahnya di rumah menunggu panggilan telefon dia. Ini kezaliman yang berlaku di akhir zaman. Saudara, saya tahu zaman sekarang kerja susah. Bukan je negara kita susah, seluruh negara susah. Lebih daripada 60 CEO besar dunia menyatakan tahun 2023 akan menjadi satu bala ekonomi yang sangat berat. Dan sampai kepada 60 buah negara yang akan mengalami masalah makanan yang sangat dahsyat. Dimulakan dengan Sri Lanka, masya-Allah tabarakallah. Semalam siaran akhbar mengatakan kepada kita Raja Paksa, yang ini presiden mereka tu dah habis. Dia punya tempoh untuk pergi kepada satu negara yang lain dan perlu balik untuk memperbaharuinya. Saya nak bagi tahu, setelah itu disebutkan akan berganjak pula, tambah lagi 14 buah negara, tambah lagi 21 buah negara. Ya, kita benar-benar sedang mengalami masalah yang berat, ya, masya-Allah tabarakallah. Bahkan 2040 juga menyatakan bahawa kiamat iklim akan berlaku. Kenapa kiamat iklim akan berlaku? Kerana Antartika sedang memecah mencair dengan begitu dahsyat. Kutub utara, kutub selatan begitu dahsyat. Tahu tak kesan dia kepada siapa? Kesannya juga akan berlaku kepada negara-negara yang berada pada garisan khatulistiwa. Ini negara, termasuk negara kita, masya-Allah tabarakallah. Dan Antartika pula di sana juga ada, masya-Allah tabarakallah, keadaan yang sangat merisaukan kita. Jadi saya tahu masalah makanan hari ini berat, iklim ekonomi juga berat, iklim cuaca juga berat. Tetapi janganlah kita zalim dengan tidak berhubung dengan mak dan ayah kita. Wa imma, kadang-kadang ada orang dia duduk dengan mak dia lebih kurang 10 km je. 10 km je duduk dengan mak dia. Tapi dia pergi sebulan sekali. Apa masalah dia kena sebulan sekali pergi? Minyak mahal. Tak, rasa macam duduk Kedah pula kan. Rasa macam duduk Johor pada 10 km saja kan. Katalah dia minyak mahal kan. Insya-Allah tabarakallah, dia mungkin dia boleh pakai bateri dan sebagainya. Tapi sebenarnya
cinta ni dia tak ada had lah ya, dia cinta ni tak ada had. Sebab itu saya setuju dengan soalan ni tadi. Sebenarnya termasuklah di sisi orang yang zalim itu dia memutuskan silaturahmi, termasuklah mereka yang zalim kepada mak dan dengan ayah dia di alam kubur, yang dia tak ziarah pun, dia tak hantarkan tahlil pun, dia tak hantarkan Fatihah pun, tak hantar pun sikit kenduri untuk orang yang ada kat dunia ni, dia tinggalkan mak ayah dia. Jadi jangan zalimlah, sama ada untuk mak dan ayah yang telah pun mati ataupun mak dan ayah yang masih hidup. Allahu Akbar. Kita selama ini hanya menggunakan frasa zalim itu kepada bentuk pertumpahan darah sebagainya. Sedangkan kita terlupa rupa-rupanya zalim itu juga melibatkan pertumpahan air mata ibu ayah. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan memberikan jawapan buat soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, banyak lagi ni kita nak kupas, namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan ekstra eksklusif 30 minit di TV9 sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bergabung, bertemu mata di rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru pada pagi ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu taala rezekikan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menelusuri dan juga menimba ilmu berkaitan dengan ilmu hadis, berkaitan dengan hadis 24 daripada 40 hadis matan arba'in ataupun yang dinukilkan dan juga dikarang oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini melahirkan bukan hanya sekadar kita tahu tentang hadis, bahkan ianya juga melahirkan kita untuk terus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi lah Ustaz. Kita dah membincangkan beberapa aspek daripada perkongsian hadis pada pagi ini, antaranya jangan zalim. Seterusnya ada juga yang ditekankan dalam hadis yang dikongsikan oleh Ustaz tadi, berkaitan dengan Allah yang memberi kita pakaian Ustaz. Jadi sudah semestinya ramai daripada sidang penonton kita nak tahu sebenarnya apa yang Allah SWT cuba ceritakan kepada kita dengan terma ataupun frasa tersebut Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mari kita kembali melihat apakah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita dalam hadis kursi ini, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah kata kepada kita bahawa hakikatnya kamu semua ini bertelanjang, tetapi akulah yang memberikan pakaian kepada kamu. Baik, jika kita hurai hadis ini dengan hadis yang lain, iaitu hadis riwayat Abu Daud nomornya 4063, dinyatakan kepada kita, fa iza ataqallahu mala falyura atharu ni'matillahi 'alaik. Disebutkan kepada kita, jika Allah Subhanahu wa taala ni beri dan kurniakan kepada kamu harta, maka kamu perlihatkanlah kesan nikmat Allah tu. Disebutkan wal karamatihi, dan kamu muliakanlah kesan tu. Apa maksud dia? Adakah hadis ni nak bagi tahu ayolah kita tunjukkan harta kita, ayolah kita tunjukkan pakaian kita? Dia sebenarnya tak ke arah situ sangat, dan dia juga tak ke arah kepada tidak sangat. Masya-Allah tabarakallah. Bermaksud dia apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, asal kita datang di atas muka bumi ini adalah dengan tanpa pakaian sekalipun. Dan waktu kita tak berpakaian pun, Allah masya-Allah tabarakallah, artinya adalah kita keluar daripada rahim ibu kita. Adakah kita keluar dalam keadaan kita dah pakai snow cap, kita dah pakai baju ada tulis da'i contoh ya, tak kena mengena dengan hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Masya-Allah tabarakallah. Tak, kita keluar daripada rahim ibu dan ayah kita dengan tidak pakai apa-apa pun. Masya-Allah tabarakallah, tak pakai apa-apa pun. Kita tak ceritalah ya tentang Neolitik zaman itu. Zaman-zaman itu adalah zaman yang out of our syllabus dalam Islam lah kan, dengan izin. Masya-Allah tabarakallah. Cumanya sebenarnya nabi-nabi kita dahulu pun dah pandai menjahit. Cuma yang diartikan dengan arti yang lebih besar lagi adalah manusia itu keluar daripada rahim ibu dan ayahnya dengan tanpa pakaian, tanpa rezeki dan sebagainya. Tetapi ingat, masya-Allah tabarakallah, fa idza ataqallahu mala falyura atharu ni'matillahi 'alaik.
Kalau kamu dah dapat banyak rezeki Allah Ta'ala bagi ni, kamu tunjukkanlah. Apa cara kamu tunjukkan? Kamu kongsikan dengan ibu dan ayah kamu. Kamu kongsikan dengan isteri kamu. Kamu kata, senang dia ya, senang adik-beradik dia ya. Oh, senang ahli keluarga dia. Oh, sebab dia ni dah berjaya. Oh, sebab dia ni dah sukses. Oh, baik dah pakai dia ni. Dulu adik-beradik dia pakai berat, pakainya buruk, copak-camping. Abang dia dah ada. Abang dia belikan untuk dia. Abang bangunkan dia. Ini cara kita faham hadis ni. Bermaksud dalam agama tak ada masalah pun kalau berapa kita ada harta kita nak pakai. Ada kereta kita nak pakai, pakailah, tunjuklah. Dalam Islam tunjukkan kemuliaan tersebut wa karamatihi, dan kamu muliakannya. Yang tak muliakan bila Allah Taala banyak bagi dia duit, dia main campak-campak duit RM50. Yang itu berlanggaran dengan hadis ini dan memang mukhalafatul adab. Ditolak dalam agama. Macam tu juga bila Allah Taala bagi dia kekayaan, dia tak muliakan dengan membesarkan pakaiannya, mencantikkan pakaiannya, malah lebih menyempitkan pakaiannya. Peliknya lebih kaya, lebih sikit. Lebih kaya, lebih sikit. Patutnya lebih kaya, lebih banyak kain dia boleh beli. 1 gelong, 2 gelong, semua dia boleh beli. Masya Allah, tabarakallah. Dan itulah dimaksudkan di sini sebenarnya ada hadis untuk kita menunjukkan sebenarnya apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dengan cara yang saya ucapkan sebentar tadi, dan juga muliakan ianya, insya-Allah kita akan berada dalam keadaan yang baik. Allahu Akbar. Jadi harta itu ditunjukkan dan dimuliakan, bukan sekadar ditunjukkan tetapi dihinakan. Ini yang berlaku hari ni kan. Betul. Dia ada banyak makanan, dia buat main-main, dia campak-campak sana, katanya nak buat atas kurungan konten ya. Itu tak boleh sebab berlanggaran dengan hadis yang kita bahaskan huraian tadi. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut dan kita semua terlindung daripada melakukan perbuatan tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya. Meraihkan sahabat penonton kita di Facebook daripada Mak Etun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah hadis ini ingin menyatakan manusia dilahirkan lemah selemah-lemahnya, dilahirkan dalam keadaan telanjang, makan pun kena suapkan, namun apabila ada kekuatan dan sedikit kuasa, mula membuat zalim pada makhluk, malah berani mencabar Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pandangan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Perkara pertama sekali, ayuhal mustami'un al-kiram, apabila kita faham tentang manusia diciptakan dalam keadaan yang dhaif, ya, memang betul pun, wa khuliqal insanu dhaifa. Allah Taala ciptakan manusia ni, masya-Allah tabarakallah, dalam keadaan yang lemah. Bukan Allah lemah, kita lemah. Dhaifa, bila kita kata kita ni miskin, kita ni tak ada apa-apa, memang kita ni kosong sebenarnya, masya-Allah tabarakallah. Dan apa yang saya nak ceritakan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dekat sini sebenarnya dalam hadis zalim ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita bentuk kezaliman tak boleh dinisbahkan kepada Allah. Bila disebutkan ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, disebutkan kepada kita, ataupun disebutkan kepada kita, masya-Allah tabarakallah, dalam huraian yang sangat jelas bahawa kamu jangan melakukan perkara kezaliman kerana ianya akan memberikan satu kesan yang amat besar. Dan disebutkan lagi ya ibadi kullukum dhal, wahai hambaku, kamu ni semua dalam keadaan yang sesat, illa man hadai tuhu fastahduni ahdikum, kecuali apabila aku memberikan hidayah kepada kamu. Jadi artinya dekat sini, zalim yang dibahaskan dalam hadis ini menceritakan betapa dalam frasa zalim, manusia sendirilah yang melaksanakan perbuatan tersebut, kezaliman tersebut. Tidak mensyukuri kepada Allah Ta'ala, tidak minta hidayah, tidak cari hidayah. Mereka yang tidak mencari hidayah itu mereka yang zalim dengan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka yang pergi seronok berhibur, mereka sendiri yang menghuman diri mereka ke dalam lembah kemaksiatan tersebut, masya-Allah tabarakallah. Lantas mereka tanya, kenapa saya dimasukkan dalam neraka? Dulu kau pergi cucuk-cucuk langit, masya-Allah tabarakallah, yang kau pergi berhibur yang melampaui batas, percampuran lelaki dan perempuan, masya-Allah tabarakallah, sambil bercakap menyanyi itu pula boleh pula dia keluarkan kata-kata yang kesat, masya-Allah tabarakallah. Jadi perkara macam ini kita yang menzalimi diri kita sendiri. Oleh kerana itu sebenarnya hadis ini adalah satu ungkapan ataupun satu bicara Allah Ta'ala dengan makhluk, dengan Allah panggil ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Dengannya itu menjadikan mereka akan lebih tenang dan mereka tahu bahawa apa yang mereka dapat datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tidak zalim dengan manusia, tetapi manusia itu sebenarnya yang menzalimi diri mereka sendiri. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Mak Etun kita sebentar tadi, insya-Allah. Jadi Ustaz, sedikit lagi Ustaz, berkaitan dengan kezaliman ni lah.
Sebab apa dalam Al-Quran pun Allah menyebut berkaitan dengan di antara dialog malaikat dengan Allah SWT, sebab tu mana nak penciptaan Nabi Adam itu, ada malaikat mengatakan bahawa Allah SWT nak ciptakan manusia yang akan melakukan kezaliman. Jadi apakah sebenarnya yang Allah SWT ataupun yang ingin diceritakan daripada persoalan tersebut? Tapi Ustaz, untuk jawapan itu kita nak berhenti berehat seketika lah. Nak tahu jawapan saudara-saudara sekalian, jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, bertemu semula kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pejam celik kita sudah pun berada di segmen yang terakhir untuk episod kali ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah SWT berkati dan juga limpahkan dengan pelbagai kurniaan buat kita semualah, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi Ustaz, tidak betul sekalian, ada satu soalan berkaitan dengan berkaitan dengan topik Allah itu tidak zalim. Jadi bila mana malaikat bertanya pada Allah, kenapa perlu ciptakan manusia yang akan suatu hari nanti melakukan kezaliman? Dan jawapan Allah, dia tahu apa yang kita ataupun apa yang malaikat tidak tahu. Jadi kenapa? Ustaz, silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu Al-Latif, Al-Khabir. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan halus, Allah taala itu bersifat dengan teliti, ya. Jadi tidak ada zat yang paling teliti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Dan subhanallah tabarakallah, Allah Ta'ala menciptakan dunia ini, Masya Allah tabarakallah, bukan untuk dijaga. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan dunia ini, Masya Allah tabarakallah, bukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapkan langit dan juga di bumi ini untuk dikekalkan. Sebab itu Masya Allah tabarakallah, semuanya sebab kenapa Allah menciptakan langit dan bumi ini akhirnya dirungkaikan setelah mana adanya Al-Quran. Waktu dah ada Al-Quran, waktu itu adalah jawapan. Bermaksud dia apa dah? Malaikat ni dia ada ilmu dah, ada. Tapi ilmu dia adalah dia tetap perlu tahu apa yang akan berlaku. Dia tak tahu semua perancangan Allah Ta'ala. Malaikat juga terikat dengan takdir Allah. Bahkan perancangan Allah itu akan datang. Allah akan buka, Allah akan buka, Allah akan buka, Allah akan buka. Dan semakin Allah Ta'ala buka, semakin banyak rupanya yang kita tak tahu. Jadi sebab itu waktu itu para malaikat, mereka masih menduga kenapa Allah Ta'ala menciptakan ini manusia dan hendak dihantarkan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan mereka Masya Allah tabarakallah kena faham, rupa-rupanya dunia pada saat akhirnya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu manusia yang ada di atas muka bumi ini, Masya Allah tabarakallah, setelah mana mereka dah tak ada apa-apa, Allah musnahkan kedua-duanya. Allah memusnahkan dunia dan Allah memusnahkan penganutnya, orang yang duduk kat dalamnya. Kerana dunia ini tidak punya apa-apa, ayuhan mustami'un al-kiram. Sebab itu Masya Allah tabarakallah, kita mesti jadikan bahawa apa yang kita lakukan ini tetap akan diiktibarkan, disusun dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang apa yang kita laksanakan. Cuma saya nak tambah sikit tadi berkaitan tentang Abu Zar Al-Ghifari ni tadi. Oleh kerana dia ni orang hebat, Da'i Luqman. Satu hari tu kan, ketika mana dia nak pergi ke perang Tabuk, tapi kan dia kan miskin. Miskin adalah berubah. Jadi ketika mana dalam perang Tabuk ni, perang yang jauh sangat, dia berjalan. Dia punya kenderaan lambat, lambat. Dia punya kenderaan tunggangan dia tu lambat, menyebabkan orang semua dah jauh. Dia lambat sampaikan dia tertinggal. Dalam perang mana boleh tertinggal? Bila tertinggal, musuh dapat, musuh tanya soalan, habis dia. Jadi apa yang berlaku? Dia turun daripada tunggangan dia dan dia terus jalan kejar Nabi SAW dengan pasukan dekat depan. Dia sanggup turun macam itu. Sampaikan dia kata, Masya Allah tabarakallah, aku ni biasa dalam hal dan keadaan begitu. Dia kata hidupnya seorang, perjalanannya seorang, matinya pun dia akan seorang. Sampaikan Abu Zar ni Masya Allah tabarakallah, dia tengok kawan-kawan dia, siapa yang dah mati dulu, siapa yang dah mati, semua dah mati. Dia kata Nabi cakap nanti ada di kalangan kita ni akan mati keseorangan. Tiba-tiba Abu Zar teringat bahawa ini mesti aku, sebab dia dan juga isterinya duduk di padang pasir yang sangat tandus. Tak ada orang pun kat situ. Akhirnya ketika mana dia nak meninggal dunia, isteri dia kata dekat dia, abang, kalau abang mati, wallahi saya tak boleh nak uruskan mayat abang. Isteri Abu Zar cakap macam itu. Wallahi saya tak boleh nak uruskan mayat abang. Abu Zar kata, kau jangan risau. Kalau aku dah mati ni, nanti Allah akan bantu aku. Kau letakkan je jenazah aku di tepian jalan. Masya Allah tabarakallah. Ini yakin tinggi. Kau letakkan je jenazah aku di tepian jalan. Maka apa yang berlaku, ayuhal mustami'un al-kiram, Masya Allah tabarakallah, ada beberapa pandangan ulama. Apabila diletakkan mayat Abu Zar di tepian jalan ni,
Akhirnya satu pandangan menyatakan datang Ibnu Mas'ud, kebetulan berjalan waktu itu, dan akhirnya mengkebumikan Abu Zar. Sebagai lagi menyebutkan nama-nama sahabat Nabi yang lain. Tetapi apa yang paling penting, ayuhal mustami'un al-kiram, betapa yakinnya hal dan keadaan tersebut. Tetap Abu Zar ni dia hidup sendiri, matinya sendiri, hijrahnya sendiri, musafirnya pun sendiri, mati juga sendiri. Tetapi di hari akhirat dialah orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dan orang yang paling berbahagia apabila bertemu ilahi. Allahu Akbar. Jadi satu perkongsian cukup menarik berkaitan dengan Abu Zar, iaitu berkaitan dengan akhirnya, dan juga menariknya pergi nak meluk Islam pun seorang-seorang kak. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, sangat berani, sangat berani orangnya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan semangat dan juga kekuatan seperti mana Abu Zar Al-Ghifari, insya-Allah. Jadi sedang sekalian, Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Allah tidak zalim kepada hambanya, tetapi bagaimana mahu menjawab cemuhan orang bukan Islam tentang mengapakah Allah membiarkan kezaliman dan penindasan terhadap orang Islam terus berlaku di dunia ini seperti di Palestin? Terima kasih atas pencerahan. Silakan Ustaz. Di Palestin ada satu tempat nama dia Gaza yang menjadi satu medan penjara yang paling besar. Dekat situ ada 2.3 million jutaan orang Palestin yang dihimpunkan kat situ. Asalnya dulu memang Palestin ni dia bukan negara yang padat penduduk. Jadi apabila berlakunya penjajahan, mudah untuk mereka menolak sampai ke Gaza. Sebahagian pandangan mengatakan Gaza ni penting sebab Gaza ni dulu juga tempat Hercules bertemu dengan Abu Sufyan sebelum dia ingin melakukan peperangan dengan Nabi. Bermaksud dia turun dan ada perbincangan di antara mereka berdua sebelum berlakunya counter attack untuk perang yang panjang, Masya Allah tabarakallah. Tetapi akhirnya Hercules bayar cukai saja sebab tak berani nak perang dengan Nabi. Dan akhir sekali, Masya Allah tabarakallah, di kawasan itulah yang hari ini yang menjadi satu perang yang sangat besar, Masya Allah tabarakallah. Kita tak boleh hanya fokus kepada bila mana kita kata penindasan terhadap umat Islam yang berlaku di Palestin. Hakikat hari ini yang dunia umat Islam juga perlu tahu dan ambil iktibar. Minta maaf juga, saya tahu sebab teman-teman kita daripada Palestin ada sahabat-sahabat universiti. Dia tahu betapa dekat sana sebenarnya mereka tak bersatu hati pun, dan mereka saling berbalah di antara satu sama yang lain. Dalam negara yang sikit, dalam negara yang ada konfrontasi, parti-parti politik mereka tak bersatu hati, Brigit juga mereka tidak bersatu hati. Allah Subhanahu Wa Taala ini, Masya Allah tabarakallah, apabila kita sebut berlakunya penindasan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebenarnya satu ujian, adalah merupakan satu dunia darul imtihan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menguji pada mereka yang bagaimana kudratnya. Adakah apabila kita ditindas bermaksud kita hilang segala kelebihan? Tidak. Orang yang ditindas ditajamkan doanya. Orang yang miskin, dalam hadis tersebut, ja'al fuqara'u ila nabi, datang orang miskin kepada Nabi dan dia kata, aku nak jadi kaya wahai Rasulullah, apa yang aku kena buat? Nabi kata, tusabbihun, kau banyak bertasbih kepada Allah, kau banyak bertahmid kepada Allah, kau banyak bertakbir kepada Allah, niscaya engkau akan memotong orang yang kaya tersebut. Jadi saya nak bagi tahu kepada semua para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penindasan ni bukan sahaja berlaku di Palestin, di negara-negara umat Islam. Adakah kita ingat hanya negara umat Islam saja tertekan? Terlupakah kita apabila kita tengok contoh negara yang banyak berlakunya permasalahan, sebagai contoh Venezuela. Venezuela berlakunya penekanan yang sangat berat ke atas mereka suatu ketika dulu sehingga memberikan kesan pada hari ini. Dan begitu juga hari ini, bagaimana kita nak kata tentang perang di antara Rusia dan juga Ukraine, padahal kedua-duanya itu ramai majoriti beragama dengan Kristian, dan walaupun salur-galur pemimpin Ukraine itu adalah yang datang daripada Yahudi, Zelensky tersebut ada, cumanya Masya Allah tabarakallah, ianya tidak menjurus kepada kita fikir zalimnya Allah ke arah Palestin. Perang akan berlaku di atas muka bumi ini seluruhnya sampai ke hari akhirat, kerana sifat manusia yang tamak haloba dan sifat manusia yang ingin menentukan kuasa mereka. Dan apa yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah permainan untuk mereka disoal oleh Allah Ta'ala dan menjadikan mahkamah Allah akan berfungsi dengan lebih baik. Waktu itulah mahkamah Allah akan tunjukkan fungsinya dan bagaimana kalian akan merasakan inilah sifat keadilan yang selama ini aku tanya-tanyakan saat aku hidup. Ingat
perang itu besar skopnya. Jadi oleh kerana itu ingat, mahkamah Allah itu mahkamah sejati, insya-Allah. Jadi nanti di hadapan Allah hanyalah amalan kita dan juga apa yang kita lakukan di dunia ini yang akan menjadi bukti, saksi dan juga hujah kita di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kebaikan dan seterusnya dapat beramal menjadikan hujah yang baik buat kita di hadapan Allah, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak balik dengan soalan berikutnya. Mungkin soalan terakhir lah ni untuk episod hari ini. Banyak lagi sebenarnya kita boleh bincangkan, tapi kita raikan soalan daripada saudara Adi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Di zaman teknologi sekarang ni, ramai yang menggunakan media sosial untuk post macam-macam dalam bentuk gambar atau video yang memalukan di pandangan masyarakat sehingga ditularkan. Adakah ini dikira menzalimi diri sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Bi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apabila kita bercakap tentang orang yang mula membuka aibnya sendiri, padahal ianya ada larangan khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan tentang apabila seseorang itu dia membukakan aibnya sendiri kan. Padahal dalam hadis riwayat Muslim disebut kepada kita, tidaklah seseorang hamba itu menutupi aib orang lain di dunia kecuali Allah Ta'ala nanti akan tutup aib dia di hari kiamat. Tetapi masalah hari ini dia membuka aibnya sendiri. Apa contoh di media sosial mereka membuka aibnya sendiri? Yang pertama sekali, Masya Allah Tabarakallah, dia menunjukkan jumlah hartanya. Jumlah harta itu adalah aib, Masya Allah Tabarakallah. Dia di media sosial ni dengan orang yang dia tak kenal, dia menceritakan tentang keadaan rumah tangganya. Itu adalah aib yang memalukan diri sendiri. Apabila seorang isteri mengadu ke dalam media sosial gagalnya seorang suami, bermaksud isterinya juga gagal. Dalam hubungan rumah tangga ni dia dua-dua. Dia tak boleh dinisbahkan ini lelaki yang curang, ini dia tak boleh macam itu. Sentimen begitu tak berlaku dalam rumah tangga. Rumah tangga ni bahagianya 50-50, deritanya 50-50. Masya-Allah tabarakallah. Apa lagi contoh sebarkan aib di dalam media sosial? Termasuklah terpecahnya emosi kita. Contoh, dia ni dikenali sebagai satu orang yang sangat baik. Sampai satu hal dia marah dengan suasana yang berat, dia pun tunjuk video. Dia marah-marah. Itu kan dia membuka aibnya. Bagaimanakah watak marahnya? Marah ni adalah aib. Sebab itu kalau boleh, jangan bagi orang tahu kalau kita marah ni macam mana. Jangan. Tapi kalau dah terbuka tu, macam mana kan? InsyaAllah tabarakallah. Tapi simpan. Oleh kerana itu, dan ada juga yang memberikan satu pengiktirafan. Saya ni ada sakit sekian-sekian. Saya ni ada sakit sekian-sekian. Masya Allah tabarakallah. Akhirnya dia memberikan satu pandangan yang kurang enak dan cantik. Saya rasa bagus kalau dia nak bagi tahu dia sakit, boleh dapat doa daripada masyarakat. Tetapi kita kena maklum, daripada contoh 200,000 orang yang tengok tu, berapa ramai yang suka dan berapa ramai yang mendoakan kita. Jadi sebab itu saya yakin dan percaya, Masya Allah tabarakallah, janganlah buka aib kita sendiri. Jaga sungguh-sungguh. Sebab itu ada doa, Allahumma stur aurati. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tutupkan ya Allah, ya Tuhanku, segala tentang diriku ya Allah. Minta lagi, wastur uyubana ya Allah. Dan kau tutuplah ya Allah tentang seluruh aib-aibku ya Allah. Sebab apabila kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan dapat kejayaan tersebut dari Luqman. Allahu Akbar. Jadi itulah yang kita risaukan sebenarnya, ramainya pada hari ini, cukup ramai sebenarnya, terutamanya anak-anak muda kita yang menunjukkan sendiri aib mereka masing-masing. Apatah lagi yang menyedihkan, menunjuk aib ahli keluarganya sendiri. Jadi mudah-mudahan Allah Taala berikan perlindungan daripada kita kepada kita daripada perkara dan juga hal-hal tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan ringkas dalam 3 poin yang cukup mudah untuk kita sama-sama fahami, dan boleh Ustaz tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Antara perkara yang paling penting sekali adalah faham kita tentang Allah. Sifat naqais maksudnya sifat kekurangan. Sifat kamalat adalah sifat kesempurnaan. Zalim tidak boleh diletakkan sebagai sifat yang sesuai dengan Allah, sebab itu namanya sifat yang mustahil dalam ilmu tauhid. Itu perkara pertama. Yang kedua sekali adalah kezaliman di sisi manusia ini mestilah kita tolak sepenuhnya. Permainan harga, menyimpan apa-apa barang-barang keperluan manusia. Sebagai contoh, dia menyimpan keperluan manusia untuk dinaikkan harga, itu juga adalah kezaliman. Apabila harga dinaikkan, dia naikkan harga. Tetapi apabila harga turun, dia tak turunkan harga. Itu zalim dalam jual beli. Manakala yang ketiga pula, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sayangilah diri kita sendiri, bersifat adil. Jangan menghukum diri kita sendiri. Ingat, Allah Ta'ala selalu bagi peluang kepada kita. Muhasabah diri dan yakin dengan pilihan dan ruang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan daripada 3 kesimpulan yang penting dan daripada segenap penjuru ini, ianya memberikan satu iktibar yang baik
Dan saya mohon ampunan maaf di atas segala kekurangan, kejahilan saya dan perkara yang perlu untuk saya belajar dengan para masyayikh dan tuan-tuan guru, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan banyak kefahaman agama, menyelamatkan tanah air kita ini, dan salam kemerdekaan buat seluruh mereka yang berada di tanah bertuah ini. Jagalah negara kita elok-elok, kerana di sinilah kekuatan umat Islam dan menjadi satu suri tauladan kepada negara lain. Mari kita sama-sama berdoa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tsabbit aqidatana bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ja'alna hawaijana hajatan maqbulatan wa la taj'alna hawaijana hajatan mardudatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu buat kami semua. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan Ustaz dalam kesihatan, Amin, panjangkan ya usia Ustaz, mewahkan rezeki Ustaz, kita terus melebar luaskan ilmu buat kami semua, insya-Allah. Jadi terima kasih sedang betul sekalian kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Aiman dan juga ahli panel kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil yang akan bincangkan silibus fiqh berkaitan dengan bersahabat. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dilimpahi dengan rahmat. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tercakap nista dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.